Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Masih lagi isu yang panas, gempak seorang ustazah muslimat daripada Parti PAS, Ahli Parlimen Kepala Batas. Hari ini semakin tular di media sosial, hangat diperkatakan sahabat-sahabat semua. Kerana apabila sudah diberi waktu 48 jam untuk menarik balik ataupun memohon maaf atas fitnah, tuduhan yang dilemparkan itu, ya beliau dengan ego ya tidak membuat sebarang kenyataan. Akhirnya ya Lim Guang Eng telah pun melakukan ya ataupun membuat saman terhadap individu ini. Jadi hari ini sahabat semua, apa yang lagi menarik adalah kenyataan daripada seorang ya pemimpin muda daripada Parti Amanah yang mana mempersoalkan kenapa PAS hari ini dilihat membisu di saat Siti Mastura dihujani pelbagai kecaman atas atas fitnah yang dilakukannya. Jadi perkara ini yang menarik untuk kita kongsi bersama sahabat semua. Jadi saya ingin teruskan pembacaan kita hari ini. Kenapa tiada pemimpin PAS pertahan Mastura? Itu antara kenyataan daripada seorang pemimpin pemuda daripada Parti Amanah. Saya juga tertanya-tanya sahabat-sahabat semua, adakah mereka mendiamkan diri seolah-olah ya mereka setuju, ya mereka akur ya ataupun tidak mempertahankan kerana mungkin mereka yakin apa yang dikatakan oleh Mastura itu adalah satu yang benar, bukannya fitnah seperti mana yang dinyatakan oleh Lim Kit Siang maupun Lim Guang Eng yang dijadikan mangsa tuduhan fitnah yang berbau resis, berbau fitnah terhadap mereka. Jadi kalau kita lihat hari ini juga, pengerusi DAP Lim Guang Eng telah pun memulakan tindakan undang-undang terhadapnya. Namun masih tiada kedengaran sebarang usaha membelah Mastura ataupun paling tidak menyediakan hikmat guaman kepadanya, kata Exco Pemuda Amanah Azhar Rahman dalam satu kenyataan. Azhar berkata, kepimpinan PAS sepatutnya sama ada mengeluarkan kenyataan menyokong Mastura, terutamanya di saat dia diasat oleh pimpinan daripada DAP atau membuat permohonan maaf bagi pihaknya jika merasakan dakwaan tersebut tidak berasas. Tambahnya lagi, gunakan saja alasan yang kenyataan dia telah dimanipulasi atau diambil di luar konteks seperti yang biasa pimpinan PAS lakukan supaya serangan lawan dapat dikurangkan. Pemimpin PAS tak patut membiarkan Mastura kelihatan dungu atau bobrok begitu. Apatah lagi dia sebagai pemimpin wanita muda yang kuat mempertahankan kepimpinan PAS setiap masa, katanya lagi. Semalam, Lim Guang Eng telah pun memaklumkan telah melantik Peguam Sangkara Narayan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Mastura. Ya, selepas Mastura tidak ya mengemukakan bukti ya, pertalian kekeluargaan antara Lim dengan pemimpin komunis Chimpeng atau nama sebenarnya Ong Bun Hua dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dalam tempoh 48 jam. Siti Mastura membuat dakwaan itu dalam satu program PAS di Kemaman, Terengganu pada 4 November lalu. Selain Chimpeng dan Lee Kuan Yew, dia juga mendakwah Guang Eng dan bapanya Lim Kit Siang mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP, termasuk seperti Setiausaha Agung DAP Anthony Loh, Naib Pengerusi Ngakoming dan Teresa Kok serta Ngakahum. Dakwaan itu telah mengundang kecaman pelbagai pihak termasuk menjadi bahan sindiran di media sosial. 2 hari lalu pemimpin DAP juga telah pun membuat laporan polis terhadapnya dengan menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak berasas, berbau fitnah, palsu dan juga berniat jahat. Itu antara kenyataan daripada media yang kita lihat hari ini sahabat-sahabat semua. Ya, begitu memalukan ya, khususnya ditujukan ya kepada pemimpin muslimat ustazah daripada Parti PAS ini yang tidak malu, tidak segan dengan membuat fitnah secara terbuka sebegitu rupa. Dan apabila didesak untuk memohon maaf ataupun menarik balik, beliau tidak berbuat apa-apa. Akhirnya saman menanti. Dan rakyat hari ini mahukan ya supaya saman itu dilakukan bukan hanya 50 juta, 100 juta, tetapi rakyat mahukan saman itu diberi kepada Mastura ini sebanyak 500 juta setimpal dengan perbuatan fitnah, khianat, resis yang dilakukannya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang mungkin juga menarik untuk kita kongsi bersama adalah kenyataan daripada Muhyiddin Yassin ya.
Beliau cuba menyatakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim berbohong, mengatakan bahawa mereka berbelanjasakan hanya untuk membuat publicity kepada dirinya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Dan apabila ditanya di Parlimen, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pendedahan bahawa untuk kerajaan hari ini tidak ada melakukan bajet baru untuk membuat publicity, tapi itu telah disambung oleh bajet yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional hari itu sebelumnya. Jadi kerajaan hanya berbelanja RM56.9 juta untuk publicity bagi peruntukan lalu daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Itu antara kenyataan. Jadi kita boleh nampak bahawa kerajaan telah pun membelanjakan RM56.9 juta untuk pengiklanan promosi dan publicity pada tahun ini menggunakan dana yang diperuntukkan untuk tahun lalu. Kementerian Kewangan MOF berkata tiada kontrak komunikasi baru yang diberikan tahun ini. Bagi tahun hadapan, Pentadbiran Kerajaan Mendadi akan mengurangkan publicity perbelanjaan bagi pengiklanan, promosi dan publicity untuk tidak melebihi 100 juta itu, separuh daripada nilai purata perbelanjaan, kata MOF dalam kenyataan hari ini. Menurut MOF, sejak 2020 hingga 2022, pentadbiran telah pun membelanjakan sebanyak 700 juta ringgit untuk pengiklanan dan promosi dan publicity. Jadi siapa yang memerintah ketika itu? Perikatan Nasional. Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin disambung oleh Ismail Sabri. Jadi perbelanjaan tersebut digunakan oleh dua pentadbiran untuk mengeluarkan pencapaian dan usaha kerajaan melalui semua platform media semasa media massa termasuk papan iklan, media cetak, media elektronik, televisyen dan juga radio serta media sosial. Jadi kebanyakan perbelanjaan bagi tujuan ini diselaraskan oleh pejabat Perdana Menteri, katanya lagi. Pada 7 November lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu Dewan Rakyat Perdana Menteri sebelumnya Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob masing-masing memperuntukkan sebanyak RM500 juta dan 200 juta bagi tujuan pengiklanan, promosi dan publicity antara tahun 2020 dan 2022. Muhyiddin kemudian menjelaskan peruntukan itu melibatkan penyebaran maklumat berkenaan penularan wabak COVID-19 dan pakai serangsangan ekonomi. Dia juga mendakwa Anwar membazir wang negara melalui papan iklan besar sejak menjadi Perdana Menteri. Anwar sebelum ini memberitahu Dewan Rakyat bahawa kerajaan tidak memeterai perjanjian papan iklan baru dan kontraktor sedia ada hanya menukar papan iklan untuk mencerminkan kerajaan sedia ada. Papan iklan hanya ditukar berdasarkan perjanjian gambar MP Bera Ismail dengan MP Tambun, itu saja katanya. Itu dia satu pendedahan yang amat mengejutkan sahabat semua. Sehingga 700 juta ringgit dihabiskan, berbelanjasakan hanya untuk publicity dan buat promosi tentang Kerajaan Perikatan Nasional, tentang Perdana Menterinya dan sebagainya. Kenapa begitu terdesak mereka lakukan seperti itu? Kerana kita tahu kerajaan yang ditubuhkan oleh ataupun yang dipimpin oleh Perdana Menteri ketika itu bakal adalah sebuah kerajaan yang bukannya mendapat mandat dari rakyat. Kerana itu, mereka berusaha sedaya upaya untuk mempromosikan kerajaan mereka. Akhirnya, 700 juta dikatakan habis untuk promosi dan publicity. 700 juta itu boleh digunakan pakai untuk membantu rakyat. Tapi apakah daya, inilah kerajaan yang begitu boros, kerajaan yang hanya tahu menggunakan duit tanpa memikirkan rakyat di luar sana. Kerajaan apa? Kerajaan Perikatan Nasional. Terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Ingat, komen dengan cara berhema. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.